Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah alladhi khalaqal insana wa 'allamahu al-bayan, wassalatu wassalamu ala sayyidil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma barik lana fi Ramadan wa barik Allahumma lana fi Ramadan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah walhamdulillah alhamdulillah. Insyaallah wasyukuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Surahul Azim. Dan apabila hamba-hambaku yang berada di nibung tebal taman ilmu ini, kata Allah Azza wa Jalla, dan apabila hamba-hambaku yang berada di taman ilmu nibung tebal ini bertanya tentang diriku, when they are asking about me, just inform that, just say that, just mention that, fa inni qarib, katakanlah aku sangat dekat. Andainya mereka mengatakan nyawa mereka lebih dekat, aku lebih dekat dari nyawa mereka. Andainya mereka mengatakan jantung mereka sangat dekat dengan diri dan jasad mereka, maka katakanlah aku lebih dekat. Fa inni qarib, aku lebih dekat dari segala-galanya. Tapi sayang, dalam kebanyakan hamba-hamba yang aku lahirkan dari perut ibu, sewaktu mereka berada dalam perut ibu mereka selama 9 bulan 10 hari, mereka memanggilku, mereka menyebut namaku. Lantas aku kuatkan mereka. Mereka mampu bertaut dan berpaut pada hati dan hempedu ibu mereka dalam 9 bulan 10 hari. Aku mengajar mereka erti berenang agar mereka tidak kelemasan dalam perut ibu selama 9 bulan 10 hari. Aku pandang, aku belai, aku asuh, aku didik, aku usap mereka dengan penuh kasih. Lalu aku nyatakan, aku letakkan namaku Ar-Rahim di dalam perut ibu mereka, agar mereka lahir dengan manusia yang ada rahim, yang ada kasih. Pandanglah masjid dengan penuh kasih, pandanglah ibu dan ayah dengan penuh kasih, pandanglah anak-anak dengan penuh Ar-Rahim, pandanglah surau dengan penuh Ar-Rahim, pandanglah tempat sujud dengan penuh Ar-Rahim, pandanglah isi dunia ini dengan penuh Ar-Rahim. Tetapi sayang dan malang, selepas mereka dikuatkan kaki mereka mampu berjalan, mereka mampu berlari, mereka mampu membaca, mereka mampu menulis, mereka mampu menyiram, sehingga masuk universiti USM lagi, insyaAllah. Akhirnya mereka berlari menjauh dari diriku. Di mana hilangnya sifat Ar-Rahim dalam diri hamba-hambaku, kata Allah. 11 bulan lamanya aku menunggu mereka bermula waktu tahajud, tiada hambaku bangun. Aku menunggu dan menanti waktu subuh, ramai orang tenggelam dalam selimut. Ya ayyuhal muzammil qul laila illa qalila. Hei orang-orang yang berselimut, bukankah Islam sedang dipijak dan diinjak? Kenapa engkau masih berselimut? Kata Allah, bangunlah, qumil laila illa qalila. 11 bulan aku menunggu kamu. Kenapa subuh tiada orang di surau? Aku menunggu kamu di atas sejadah, kamu tidak datang. Aku menunggu kamu waktu duha, kamu tidak datang. 11 bulan aku menunggu. Bayangkan kalau orang yang menyayangi kamu, bayangkan engkau menyayangi seseorang, engkau menyintai seseorang, engkau menanti dan menunggu 11 bulan lamanya. Orang yang engkau sayang tidak kunjung tiba dan tidak muncul. Apa perasaanmu? Maka tuan-tuan, ibu dan ayah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Atakum Ramadan, idza jaa Ramadan, maka Allah datangkan Ramadan sebagai tanda, ya Allah, ini je masa untuk aku jumpa balik hamba-hambaku.
Ini je masa mudah-mudahan hamba-hamba aku ini akan bangun mencari aku, akan memanggil, mintalah. Allah kata apa? Mintalah. Bapa rabbukum ud'uni astajib lakum, mintalah, panggillah aku, merayulah padaku, menangislah padaku, maka aku cipta waktu sahur, aku cipta as-suhur bi barakah. Mudah-mudahan hamba-hamba aku akan bangun. Maka aku cipta Ramadan sebenarnya untuk aku lepaskan rindu pada hamba-hamba aku. Masya Allah. Maka Ramadan ini Masya Allah adalah bulan untuk Allah melepaskan rindu. Ya Allah, kita bangun di awal pagi, ya Allah, dapat juga aku dengar suara hamba-hamba aku dalam waktu tahajud. Masya Allah. Tuan-tuan, ibu dan ayah-ayah, Tuan Imam yang saya mulakan, Tuan Kuasa Surau, Taman Ilmu, Rawdatul Ilmi, taman-taman orang yang berilmu. Masya Allah, terpancar cahaya ilmu. Semua bercahaya malam ni. Sebab apa? Sebab semua duduk bawah lampu. Kan? Bercahaya lah. InsyaAllah, Alhamdulillah, Allahumma. Terima kasih Tuan Kuasa Surau atas ruang, peluang dan jemputan. Alhamdulillah, kita jumpa lagi malam ni. InsyaAllah, lebih kurang setahun sekali ramai kan? InsyaAllah. Rindu tak? Cinta rindu je. Okay, fine. Allahumma. Tuan-tuan, ibu dan ayah, saya nak mulakan pertemuan. Tadi dah mula dah, itu mukadimah dia. Nak bagi ada rasa. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ramadan ni je. Ramadan ni satu-satunya bulan kita nak kembalikan rasa. Tuan-tuan, ibu dan ayah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kembalikan rasa ni bermaksud rupanya kita mai ni memang we came from the heaven. We came from the best place. Kita mai di tempat yang terbaik, tempat yang the sweetest place, tempat yang termanis, kan, insya-Allah, iaitulah surga. Tapi sayang, bila kita lahir ke dunia, keluar dari perut mak ni, banyak benda yang mengganggu. Maka kita cinta kita dengan Allah sudah dijangkiti virus yang sangat sukar untuk dibaiki. Bukan sukar, virus yang dah, Allahumma salli ala Muhammad, yang dah tahap. Kalau cancel stage 4 tu mungkin tinggal sebulan nak mati. Mungkin kita ni virus kita dengan Allah mungkin bukan lagi stage 4, mungkin stage dah 400, 500 dah. Sebab apa? Lagi banyak, lagi jauh, lagi lama kita berjalan. Virus cinta surga tu semakin dijangkiti. Allahumma salli alaihi wasallam. Kita makin dijangkiti virus. Maka Allahumma salli alaihi wasallam, Allah kata apa? I create the Ramadan. I create the month of Ramadan. Aku cipta Ramadan ni sebab apa? Sebagai antivirus. Aku nak buang balik ni, Masya Allah, virus dengan masjid, virus dengan Quran, virus kita dengan tabung sedekah, virus kita dengan anak yatim, virus kita dengan taman syurga. Kita ni dijangkiti virus. Bila jangkiti virus, dia tuan-tuan dalam sunnah Muhammad, dia umpama badan. Bila virus banyak, bakteria banyak, badan tak sihat. Bila badan tak sihat, dalam sunnah Muhammad, bagilah makan apa pun, makan yang paling dia suka, makanan yang paling dia suka, dia tetap tak ada selera. Sebab apa? Dia badan macam kita demam, sakit. Contoh saya sesemua, Allah uji sesemua. Hambuk mainlah makanan yang paling kita suka, dia seleranya, nafsu tu tak ada. Sebab kita sedang fokus pada sakit kita, sehingga kesakitan menenggelamkan nafsu dan rasa nak makan. Maka badan saya tak sihat, badan sakit, badan tu ada bakteria dan virus, menyebabkan benda yang sedap, yang seronok sepatutnya sedap, kita tak ada rasa. Sama juga macam hati sakit. Sepatutnya bacaan Quran mampu menyedapkan rasa. Sepatutnya sujud mampu menyedapkan rasa. Sepatutnya solat mampu merehat dan merawatkan jiwa. Tetapi kita tak ada rasa. Allahu Akbar, tak semayang, tak ada rasa. Dia main Ramadan, satu Ramadan, habis satu Syawal, duduk macam tu juga. Maksudnya Allah sallallahu alaihi Muhammad. Maka malam ni, mungkin saya main malam ni, Allah hadirkan saya, Allah sallallahu alaihi Muhammad. Kita nak meng-RNR balik, nak merehat dan merawat balik rasa kita yang dah sangat sakit. Bila kita ubati, dia panggil, Allahumma salli alaihi Muhammad, dia panggil apa? Bulan penyembuhan. Dia panggil Syahrul Syafi. Allahumma salli alaihi Muhammad. Ramadan ni bulan untuk nak sembuh ni, sakit ni. Tengok masjid tak ada rasa, tengok semayang tak menangis, tengok sejadah tak rasa nak sujud, tengok tabung tak rasa nak hulur, tengok anak yatim tak rasa nak bantu, tengok agama tak sensitif. Maka tuan-tuan, kita sangat sakit. Ya Allah, aku sakit. Ya Allah, tolong. Ya Allah, tolong ubati aku. Ya Allah, jiwa hatiku sakit. Menyebabkan Quran yang best itu kita tak ada rasa, masjid yang sedap itu kita tak ada rasa. Allahumma salli alaihi Muhammad. Mudah-mudahan malam ni kita ada rasa. Sebab itulah Ramadan ada 3 benda yang paling, antara 3 benda malam Ramadan ni, ada 3 benda yang sangat memainkan peranan. Yang pertama ialah Muhammad. Yang pertama apa? Yang pertama bacaan Tok Imam Tarawih ni. Yang kedua Tok Bilal.
Yang ketiga, PA system. Saya suka sebut benda ni di mana-mana. Sebab apa? Supaya semua orang ambil cakna, semua orang ambil perhatian. Ya Allah, tuan-tuan dan puan-puan semua, Ramadan ni lah kita nak bantu, nak pegang hati jemaah. Kalau bulan lain memang dosa pun tak sampai, kan? Allahumma salli alaihi wasallam, dia hanya Tok Imam dan Tok Bilal. Geng Tok Imam, geng Tok Bilal. Dia macam masuk semifinal. Semifinal kan 2 tim saja. Kan, Allahumma salli alaihi wasallam. Jadi sama juga tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah-ayah. Maka malam ni kita nak bantu. Tuan-tuan bismillah bersama ibu-ibu dan ayah-ayah. Mudah-mudahan sembang malam ni kita nak ubat balik rasa kita pada Quran, rasa kita pada masjid, rasa kita pada sejadah, rasa kita pada solat. Tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah izinkan kekuatan kita bertemu balik dalam bulan Ramadan tahun ni. Tuan-tuan ingat dah balik. Cuba flashback dan throwback balik. Waktu kita berpisah dengan Ramadan tahun lepas. Suatu malam terakhir kita buka puasa, Allahumma lakas sumna wa bika amanna. Habis je doa tu, terus keluar Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Masya-Allah. Ramadan pagi. Ramadan left bro. Kita tak remove pun. Insya-Allah. Dia left bro. Kita add dia, sorry. Kita add dia left. Kita add dia left. Sebab apa? Kalau dia left, kalau dia kita add dia tak left, dia jadi bid'ah, kan? Sebab apa? Mana ada tarawih bulan lain. Maka Ramadan dia kena left. Kalau dia tak left jadi bid'ah. Masalah semua. Bila Ramadan nak left group tu, tuan-tuan ingat dah balik. Ramadan nak kena pesan apa? Dia umpama seorang suami. Dia kata apa? Ayang, abang nak pergi ni 11 bulan abang tak boleh balik cuti. Rumah tidur malam jangan lupa kunci, Quran jangan lupa baca, tadarus jangan lupa sambung, semayang jemaah jangan lupa teruskan, tabung sedekah jangan lupa teruskan. Maka suami yang beriman dia akan pesan benda ni. Maka isteri yang soleha ni dia akan ingat balik semua pesanan suami. Tengok Ramadan mai. Abang balik. Abang balik ke nak makan apa tu? Maka suami balik. Bila suami balik, suami akan cek balik. Aku tinggalkan pesanan tahun lepas, hang buat ke tak buat? Bayangkan tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam. Maka kalau suami murka, isteri yang curang pada suami, maka tak dapat belayan suami. Maka Allahumma salli alaihi wasallam, mudah-mudahan kita tak curang pada pesanan Ramadan tahun lepas. Jadi kita masuk 4-5 hari ni, kita sedang berkasih dan bermadu mesra dengan Ramadan. Maka apa je permintaan dia, tunaikan. Okey, suami dah lama tak balik ni, suami nak apa, minta. Ayang, tom yum 3 rasa. Abang bukan sekat 3 rasa, abang ayang bagi 13 rasa. Kan? Maksudnya apa? Sayang punya pasal. Jadi Ramadan kata apa? Tarawih jangan tinggal ya. Tadarus jangan lupa teruskan ya. Maksudnya Ramadan minta, kita layan. Allahumma salli alaihi wasallam. Tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah-ayah. Jadi nak cerita jam malam ni, Allahumma salli alaihi wasallam. Nabi ni, kalau kita boleh duduk zaman Nabi, Allahumma salli alaihi wasallam, zaman Nabi ni, sebenarnya Ramadan ni Allah cipta 12 bulan, minha arba'atun hurum. Allah sebut, Allahumma salli alaihi wasallam, Allah kata apa? Daripada 12 bulan tu ada 4 bulan haram. Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Tiba-tiba tak ada Ramadan. Kenapa tuan-tuan? Rupanya Allahumma salli alaihi wasallam, dalam kitab dikatakan Ramadan ni zaman sebelum Nabi Muhammad dia tak glamour. Dia orang tak sambut pun, orang tak, dia bulan yang tak popular. Tiba-tiba ba'da maulid ar-rasul, ba'da maulidur rasul sallallahu alaihi wasallam, selepas kehadiran Ramadan, kehadiran Nabi, Quran turun, Lailatul Qadr khairu min alfi syahr. Ayat tu ada dalam Quran. Quran turun zaman Nabi. Rupanya Ramadan ni, dalam Ramadan, Quran, Ramadan dan Quran hanya wujud turun pada zaman Nabi. Maksudnya apa? Allah muliakan Ramadan ni hanya pada zaman Nabi dan ke atas. Maksudnya Allahumma salli alaihi wasallam, pada zaman sebelum Nabi Muhammad Ramadan tak glamour, patutlah dia tak ada dalam 4 bulan haram. Minha arba'atun hurum laisa Ramadan. Maka Ramadan ni tak ada, ghairi maujud. Rupanya selepas kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah cipta Ramadan. Khuliqtu Ramadan, Allah kata, aku cipta Ramadan khususan li ummatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebagai apa? Sebagai as a special gift. Sebab apa? Allah kata apa? Ni umat Nabi Muhammad khataman nabiyyin. Mereka ni hidup baina sittin wa sab'in. Nabi kata apa? Umru ummati baina sittin wa sab'in. Dalam kebanyakan umat-umatku ni hanya hidup 60 tahun, 70 tahun, 60 hingga 70 tahun, masya-Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Abang umur berapa tahun? 58. Insya-Allah. Nabi meninggal
63. So 5 tahun lagi mana? InsyaAllah Ustaz. Melawak Ustaz nombor 5 kali je nak pakai baju raya lagi kan. Jadi kena shopping betul-betul baju raya. Melawak jemaah. Ustaz saya tak apalah, saya baru sweet 17 kan. Pakai baju pink lagi malam ni. Allahumma salli ala semua. Jadi 62 tu ada umur 62 kan ni? Tak mengaku punya kan. Ustaz, maaf Ustaz, tak mengaku malam ni. Nak ceritanya Allah sallallahu alaihi wasallam, disebabkan kita ni umur 60 tahun, 70 tahun, maka kita fikir logik. Umat Nabi Adam 1000 tahun, umat Nabi Nuh 900 tahun, umat Nabi lain semua ratusan. Sampai dalam kitab dikatakan umat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim ni dia akil balik 120 tahun. 120 tahun baru akil balik. InsyaAllah. Bayangkan kalau kita hidup pada zaman Nabi Ibrahim tu yang panjang umur, hidup pada zaman kita. Kita paling-paling kahwin umur 20. Abang dah kahwin? Baru 1. Oh insyaAllah. Ustaz tak ada cakap kuat-kuat, main dengan orang rumah kan. Orang rumah ada belakang Ustaz, lain tak clear. Sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita katalah purata umur 25 tahun kahwin. Allahumma salli ala Muhammad. Kalaulah kita hidup pada zaman Nabi Allah Ibrahim yang 120 tahun baru akil balik, 25 tahun ni kita dah kahwin kan. Bila kahwin dia jumpa Tok Kadi, Assalamualaikum Tok Kadi, aku terima nikahnya. Tok Kadi kata apa? Awak surah sweet sangat, saya tak balik lagi. Maksudnya kita tak balik lagi. Kalau hidup pada zaman akhir balik, zaman Nabi Ibrahim, tak balik lagi, 25 dah kahwin dah. Nak cerita tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam, umat Nabi lain tu panjang. Disebabkan mereka panjang, maka pahala dan peluang sangat banyak. Allahumma salli alaihi wasallam. Jadi kita fikir logik, tak adil lah. Logik akal kata tak adil. Kita umur 60 tahun habis, umur 58 ada lagi insya-Allah. Kan Rasulullah Muhammad. Jadi nak ceritanya ibu dan ayah-ayah sallallahu alaihi wasallam, bila tak balance, Allah kata apa? Aku mesti buat sesuatu. Untuk apa? Nak balance balik, untuk upgrade, untuk bagi ruang dan peluang pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya depa ni dapat sama level ataupun lebih kurang dengan umat-umat Nabi lain. Maka khuliqtu Ramadan. Allahumma salli alaihi wasallam. Maka Allah kata apa? Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Insya-Allah. Maka bulan Ramadan itu aku ciptakan bulan yang diturunkan Al-Quran. Maka Allah SWT dalam Quran itu juga Allah kata Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sebelum nak sembang sikit tentang Lailatul Qadar, kita tengok tuan-tuan Allah SWT, pahala sunat difardukan. Okey, pahala fardu umpama 70 kali ganda bulan Ramadan. Tuan-tuan bayang, katakanlah kita semayang Isyak malam ni kan, man salal isya fi jamaah fa ka'annama nisfal lail. Siapa yang semayang subuh semayang isyak berjemaah seperti separuh malam. Wa man salal subh fi jamaah fa ka'annama, seperti dia semayang kullah, semayang sepanjang malam bermula maghrib sampai subuh. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Pahala satu fardu darab dengan 70 untuk bulan Ramadan. Untuk kita tuan-tuan, bukan untuk Nabi Adam, bukan untuk Nabi Idris, untuk kita umat Nabi Muhammad. Cuba tengok, faham betul-betul benda ni supaya kita ambil manfaat. Satu fardu, katalah kita semayang Isyak malam ni, tarikhnya 30 Mei 2017. Allahumma salli ala Muhammad. Bila satu fardu darab dengan 70, bermaksud kita dah semayang seolah-olah kita dah semayang siap-siap 70 beyond forward, 70 hari ke depan. Maksudnya esok semayang dah, lusa semayang dah, seolah-olah macam tu. Maka tuan-tuan bayangkan 70 hari, okey, darab dengan 70 bersamaan dengan kita umpama dah semayang siap-siap. Pahala dia seperti pada tanggal lebih kurang 10 Ogos 2017, seolah-olah kita dah semayang Isyak. Pahala dia tu. Allahumma salli ala Muhammad. Bagus satu kalau semayang seorang. Kalau semayang jemaah pula darab dengan 27. 70 times 27, Allahumma salli ala Muhammad. So 1000 and plus. Allahumma salli ala Muhammad. Maka Allah kata apa? Bila kita mati, Allahumma salli ala Muhammad, semua umat Nabi Muhammad, pahala dia semua 1000 plus is equals to, same goes to umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meninggal 60, meninggal 59, meninggal 61, 70, tapi pahala 1900, 800, 1020, 2000, masya-Allah. Maka Allah kata apa? Ramadan ni untuk meraihkan, Allahumma salli ala Muhammad. Tapi sayang, Allah kata apa? Itu pun depa jual mahal, depa semayang tak tunggu witir. Masya-Allah. Tuan-tuan, sebut tentang witir ni, saya menyeru diri saya dan kita semua, Allahumma salli ala Muhammad. Nabi
Ada satu pendapat dia kata apa? Witir ni, tuntutan witir ni kadang-kadang sampai satu tahap lebih penting daripada tarawih. Walaupun kita kata ada orang dia main tarawih 8 ataupun 20 dia tak buat witir. Kita husnuzon, kita sangka baik mungkin buat di rumah. Tapi untuk kes yang tak buat ni Allah dia jadi tabiat. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi kata apa? Orang yang tak sembahyang witir ni dia macam dia sombong. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah kata apa? Kita ni sombong dengan Allah. Aku nak bagi yang tak mau no. Allah tunggu, malaikat tunggu dekat muka pintu. Lah balik pasal apa ni, ada ni special gift nak bagi. Malaikat tengok dengan penuh sayang. Ya Allah, sombongnya kita dengan Allah. Dah lah bulan lain kompom dah tak buat witir. Tiba-tiba Ramadan pun tak buat juga. InsyaAllah. Tuan-tuan, tak ada ayat nak bagi tahu kita dengan Allah macam mana. Kita dengan malaikat macam mana. Esok-esok yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Tiba-tiba kita mati ni, tenggelam dalam peluk padang mahsyar, tengok-tengok Nabi lalu. Ya Rasulullah, ya Habiballah. Panggil Nabi. Nabi kata apa? Dulu bukan muka hang ni kah yang jual mahal. Mai witir sembahyang tarawih tak balik awal ya. Tapi waktu time more nampak pula muka hang. Allah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak cerita tuan-tuan, kita mengharapkan Nabi mengaku kita umat. Tapi tak ada tanda-tanda pada hidup ni kata kita ni umat Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Benda ni sangat berbahaya. Tuan-tuan, kita Ramadan ni kena ada satu perasaan takut. Okay, saya kena takut, tuan-tuan kena takut. Apa yang takut? Nabi kata apa? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Ini benda yang kita kena set dalam kepala. Ramai dalam kalangan umatku kata Nabi, la kam min shaimin, ramai ni puasa ni. Allahumma shalli ala Muhammad. Laisa lahu min siyami, tidak ada. Laisa lahu, tidak ada kebaikan, tidak ada pahala, tidak ada balasan min siyamihi illa al-ju', kecuali lapar dan dahaga. Tuan-tuan, Allahumma shalli ala Muhammad. Puasa ni dia ada dua. Satu as-siyam, satu as-saum. As-siyam ni apa? Menahan lapar dan dahaga. Hindu boleh buat, Kristian pun buat, Yahudi pun ada puasa. Tapi kita nak capai bukan as-siyam, kita nak capai satu lagi maqam, iaitu as-saum. Alif lam sa waw mim. Apakah itu? Menahan lapar dan dahaga dan pahala puasa. Ini kita. Seorang taman ilmu malam ni, Allah SWT berjanjilah depan Allah dan malaikat, ya Allah, kami tak mau jadi orang yang hanya asyam. Sebab orang agama lain pun asyam, menahan lapar dan dahaga 13 jam 50 minit 55 minit. Tapi kami ya Allah nak jadi ya Allah orang yang termasuk dalam golongan lis-shaimin. As-saum tu khususan li babur rayyan, pintu ar-rayyan ni untuk apa? Orang yang as-saum. As-saum ni menahan, menjaga, Allahumma shalli ala Muhammad, menjaga pahala puasanya. Maka kita nak capai tahap macam ni. Sebab tu tuan-tuan, Allahumma shalli ala Muhammad, dalam Quran Allah sebut solat lebih 68 kali, zakat 32 kali, puasa 12 kali, campur 114. Allahumma shalli ala Muhammad. Dalam banyak-banyak ayat Allah gabungkan solat, falah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Allah kata apa? Solatlah berjaya, solatlah khusyuklah, solat kumpul berjaya. Allah kata apa? Aku tak janji solat gajimu 5-6 ribu sebulan kamu berjaya. Aku tak janji anakmu semua masuk USM kamu berjaya. Aku tak janji kamu pangkat 5, kamu grade 52, 54 kamu berjaya. Tapi aku berjanji, hayya 'alas solat, jaga solatmu, kompom, bukan lagi insya-Allah, kompom terus, kamu akan berjaya. Qad aflahal mu'minun alladzina fi salatihim khashi'un. Orang yang betul-betul solat, kompom dia berjaya. Allahumma shalli ala Muhammad. Tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah, maka syukur banyak-banyak kita malam ni dikurniakan Allahumma shalli ala Muhammad hadiah daripada Allah untuk meraihkan. Buat sikit, we give a little, but Allah give more and more. Allah bagi banyak, kita bagi sikit, Allah bagi banyak. Itu satu. Bukan satu, yang seterusnya. Tuan-tuan, Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi kata apa? Syukur yang kedua, man hadara majlisul 'ilm fi Ramadan kataballahu ta'ala lahu bi kulli qadami ibadah sana wa yakunu ma'i tahta al-'arsy. Nabi kata apa? Allahumma shalli ala Muhammad. Siapa yang jumpa, yang duduk dalam majlis ilmu ni, ada orang ada surau yang dia tak buat, dan ada surau dan masjid dia tak buat, tazkirah dan sebagainya, katanya mengganggu. Katanya hari lain boleh buat, bulan lain boleh buat,
Tapi bulan lain waktu kuliah muka tu tak main juga kan. Macam witir tadilah, alah ustaz bulan lain pun dah witir, tapi bulan lain kita buat ke tak buat? Sama juga macam tazkirah, ustaz malam lain pun boleh buat kuliah maghrib, malam lain pun boleh kuliah isyak, tapi soalannya bulan lain mai ke tak mai? Kalau tak mai tu maksudnya kita kena raikan. Sebab apa? Nabi dah kata, Allahumma salli alaihi man hadara majlisal ilm fi Ramadan, siapa yang mai, siapa yang menghadirkan majlis ilmu di bulan Ramadan, seolah contohnya malam ni, maka Allah catat untuknya setiap satu langkah mai rumah tadi, Allahumma salli alaihi wasallam, satu langkah bernilai pahala ibadah 1 tahun. Tuan-tuan boleh bayang berapa sagi tadi mai kat mana? Mai kat ni lah kan, mai dari rumah tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam. Satu langkah 1 tahun pahala ibadah. Tuan-tuan bayang berapa langkah tuan-tuan mai. Jadi sekali lagi, siapa yang mai naik kereta, tinggal kereta di surau, balik jalan kaki. Well, jangan solat lah semua mat. Rasa yang tak mau berat mai kuliah tu orang balik jalan kaki sekejap lagi. Kan dah kita tahu pahala kita sikit. Allahumma salli ala Muhammad insya-Allah. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah-ayah, Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Kita sampai berapa? Sampai tertarik siap. Insya-Allah. Terima kasih. Ada kata tadi. Allahumma salli ala Muhammad. Okey tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah-ayah muslimin dan muslimat rahimakumullah insya-Allah. Okey, mungkin yang terakhirnya malam ni. Tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah-ayah, apa kekuatan pada Ramadan? Saya nak tutup dengan kekuatan. Tuan-tuan ingat tak? Mungkin tuan-tuan pernah dengar cerita Nujum 4 Belalang. Bila ahli nujum kerajaan Masai bagi soalan kat Piramli, hei ahli nujum negara, di manakah kekuatan hang tu? Terletak pada kerisnya ke? Di bodinya ke? Di tangannya ke? Di silatnya ke? Di mana? Kekuatan hang tu tidak terletak pada huruf pada tangannya, tidak terletak pada tengkolok dia, tidak terletak pada kerisnya, tetapi terletak pada tak ada pembinaan Piramli ke orang sedang taman ilmu ni, terletak pada huruf ta. Masya Allah, ta tu menyebabkan tuh jadi kuat. Maka ada dua, bukan ada dua, ada banyak, cuma saya ambil beberapa tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Saya ambil dua aja malam ni kalau sempat insya-Allah. Ada dua benda yang menyebabkan Ramadan ni jadi kuat. Kekuatan ketinggian Ramadan terletak pada huruf ta juga. Ta yang pertama, Allahumma salli ala Muhammad. Semalam kemarin 29 Mei 2017, siapa tahu apa peristiwa yang berlaku hari ulang tahun dalam sejarah Islam? Allahumma salli ala Muhammad. Saya bagi clue-nya Recep Tayyip Erdogan sallallahu alaihi wasallam. 29 Mei 1453 pada tanggal hari Selasa jam tepat 1 pagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada kaitan dengan Ramadan. Kekuatan Ramadan ini yang diguna pakai oleh Sultan Muhammad II Al-Fatih, Allahumma salli ala Muhammad, diangkat menjadi nakhoda, diangkat menjadi sultan pada usia 19 tahun. Pada tahun yang ketiga, Allahumma salli ala Muhammad, usianya 21 tahun, masya-Allah, memimpin tentera perang 250,000 tentera perang, Allahumma salli ala Muhammad, hingga menjatuhkan Empire Byzantium di bawah kerajaan Rom. Allahumma salli ala Muhammad. Kerajaan Rom ni antara kerajaan yang terkuat ketika itu. Ketika Allahumma salli ala Muhammad berjaya memusnahkan tembok dan tebing yang selama 800 tahun, ratusan tahun, tembok Istanbul ataupun Konstantinopel di bawah tentera Allahumma salli ala Muhammad, di bawah tentera kerajaan Rom, Empire Byzantium itu akhirnya jatuh dan musnah, Allahumma salli ala, di tangan manusia yang tak pernah tinggal. Ta yang pertama yang ada dalam Ramadan iaitu tahajud. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila, kata Allah. Maka bangunlah dari sedikit malammu untuk bertahajud, mintalah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wasabbihu lailan tawila. Maka bertasbihlah pada sebahagian malammu yang panjang itu, kata Allah. Maka kekuatan ta yang pertama, Sultan Muhammad Al-Fatih, Allahumma salli ala Muhammad, bermula daripada sahabat Nabi yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ni sahabat Nabi yang Nabi sampai di Madinah. Nabi duduk rumah dia dulu selama lebih kurang 3-4 hari sebelum bukanya Madinatul Munawwarah, Masjid Nabawi pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kalau tuan-tuan boleh ikut saya insya-Allah dalam ibadah umrah, kita akan pergi tempat-tempat macam ni yang ada kaitan dengan ta tadi. Allahumma salli ala Muhammad. Abu Ayyub Al-Ansari dalam perang Khandaq ni, Allahumma salli ala Muhammad, dia pernah cari apa lagi hadis Nabi yang aku tak buat lagi.
aku nak tunaikan perintah dan wasiat Nabi ni, cari Allahumma salli ala Muhammad. Maka terjumpa satu hadis Nabi kata apa? La tuftahanna al-Qustantaniyah falan ya'mal amiruha wa lan ya'mal jaish dzalikal jaish. Nabi kata apa? Akan sampai satu masa nanti akan satu kota Konstantinopel akan jatuh di tangan umat Islam, sebaik-baik dengan rajanya pada ketika itu sebaik-baik raja, dan tenteranya sebaik-baik raja. Apa yang dibuat oleh Sultan Muhammad Fatih II ni, Allahumma salli ala Muhammad, dia dengan sebahagian daripada 250,000 tentera yang terlibat dalam peperangan untuk memecahkan Empire Byzantium di bawah kerajaan Rom, kota Konstantinopel yang akhirnya ditukar namanya menjadi Istanbul oleh kerajaan Mustafa Kemal Atatürk, sehingga jatuhnya zaman khilafiyah Islam pada tanggal 1924 tutup. Turki jatuh di tangga 100-200 negara Islam. Orang tak kenal Turki, bukan tak kenal, kerajaan, ekonomi, semua benda jatuh. Sebab apa? Allah mungkin nak balas. Sebab apa? Dengan kerajaan sekular, Islam di bawah, akhirnya Allah membawahkan Turki. Tapi hari ni bila naik Recep Tayyip Erdogan ataupun Erdogan, ya Allahumma salli ala Muhammad, apa yang dia buat? Dia buat gerakan 3G, bukan handset. G yang pertama tuan-tuan, gerakan solat subuh berjemaah, mai balik, ahabbul bilad masajiduha. Nabi kata apa? Tempat yang sebaik-baik yang Allah suka di muka bumi ialah masjid. Apa yang dia buat? Gerakan solat subuh dalam kalangan pemuda. Hari ni tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, kalau kita pergi Turki, Istanbul, Masjid Biru tu, kita akan nampak azan kembali bergema. Apa yang Erdogan buat? Dengan kekuatan tahajud tadi, Allahumma salli ala Muhammad, Allah angkat maqam dan martabat Turki 111 daripada ekonomi dan level ranking negara Islam dunia ni, Allah angkat, dan hari ni berada di 16 top 20. Ekonomi dia, politiknya, kekayaan, keuntungannya dan pendapatan per kapita. Hari ni Turki bersamaan dengan 3 negara Eropah. 3 tu baru sama dengan Turki. Kenapa? Mai mana kekuatan ni? Rupanya tak mengajar tahajud. Sebab tu Allah SWT, Allah kata apa? Kalau aku nak tunggu orang-orang hamba aku bangun tahajud bulan lain dengan harap, maka aku buat Ramadan dengan aku cipta sahur bibarakah Allah SWT, suhur setiap pagi. Maka tuan-tuan, jom tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak menghalau Israel dari Palestin, kalau kita bercadang nak menghancurkan Amerika, musuh-musuh sekutu daripada Syria, Jordan dan sebagainya, tak perlu bakar bendera, tak perlu ganjang bendera Israel, tetapi apa? Ahabul bilad, kembalilah pada masjid, Masya Allah, kembalilah meramaikan taman kuliah maghrib, Allahumma salli ala Muhammad, kembalilah support surau dan masjid kuliah ilmu. Maka itu sahaja Allah kata, Nabi kata apa? Formula yang Sultan Muhammad Fatih buat. Maka akhirnya Allah angkat kota Konstantinopel yang ratusan di bawah tentera Israel, di bawah tentera kerajaan Rom dan sebagainya. Akhirnya Islam menang because of yang pertama. Maka kita ada kekuatan tuan-tuan, 3 minggu lagi sebelum Ramadan meninggalkan kita, Allahumma salli ala Muhammad, target sungguh-sungguh, tak mau tinggal tahajud. Sebab alang-alang dah bangun kan, tapi kita di sini tahajud tu tak pernah lekat. Yang lekat apa? Terkejut kan. Oi, pak hang kahwin lain. Oh kan. Orang perempuan dia terkejut bila suami nak kahwin lain. Betul tak makcik-makcik? Betul ustaz. Malam tu makcik mimpi suami duk sebut nama Nilofa. Ustaz, pimuih kita. Makcik terkejut tau. Orang perempuan tidur terkejut kalau suami nikah lain lah. Tapi kalau pakcik-pakcik lelaki, kita tidur terkejut tu bila? Biasa terkejut tak orang tambah ilmu ni? Oh tak terkejut tidur tenang saja. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kita doakan sebab tak terkejut, mudah-mudahan esok bangun tahajud. Kan? Dia antara dua je, terkejut versus tahajud. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah ya, maka itu ta yang pertama. Dan ta akhir tuan-tuan, Allahumma shalli ala Muhammad, dia panggil apa? Tarwihah. Ta at-tarawih. Allahumma shalli ala Muhammad. Tarawih ni maksudnya apa? Rehat. 4 rakaat rehat, 2 rakaat rehat. Tuan-tuan, Allahumma shalli ala Muhammad. Rupanya Allah nak kata apa? Tuan-tuan tengok, bila tarawih ni dia mengingatkan kita tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, mengingatkan kita kembali untuk memeriahkan. Sebab itulah Israel sangat takut bila Ramadan mai. Amerika sangat takut. Tengok, Donald Trump panggil baru ni Raja Salman Arab Saudi sebelum Ramadan. Mungkin ada agenda, Allahumma salli ala Muhammad, kita tak tahu, Allah taala alam. Musuh Islam akan takut Ramadan. Sebab apa? Dia tahu bila Ramadan ni seluruh masjid akan kembali meriah. Suara bergema Allahu Akbar akan kembali bergema. Mereka tak mau benda ni. Kalau benda aku, maka Israel kumpul akan diganyang oleh Allah dan malaikat.
Maka kita tak, Israel ni tak mau dalam hati umat Islam ada perasaan khauf, tak mau ada perasaan takut pada Allah. Depa nak umat Islam ni biar lena. Sebab tu dicipta 7.30 time maghrib, diciptalah rancangan ke apa yang semua orang boleh tak teringat kat masjid, tak teringat dengar untuk Bilal azan, tapi macam tak dengar. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Pasal benda-benda ni kita kena lawan dengan apa yang virus yang dicipta oleh Israel dan musuh-musuh Islam ni, supaya kita lalai daripada Allah. Maka irja'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Jom patah balik, bermula dengan semangat Ramadan, malam-malam yang lain. Mudah-mudahan ini saja cara kalau nak mengusir musuh-musuh Islam keluar daripada negara-negara yang kita sayang, termasuk Palestin yang sampai hari ini tak selesai lagi. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan untuk kita pegang betul-betul, okey, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu taqaddama min dhanbi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. 3 benda Allah cipta: input, proses, output. Iman, puasa, takwa. Maksudnya apa? Iman kerana Allah, jaga puasa betul-betul. Proses, tahan lapar, tahan pandangan, jaga mulut, jangan viral, jangan update status yang bukan-bukan lah masalah sama. Jaga betul-betul. Output, akhirnya takwa, la'allakum tattaqun, maka anugerah aku berikan kamu. Allahumma salli ala Muhammad. Dia umpama gelas. Tuan-tuan bayangkan, nak beli gelas ni kita cek dulu sumbing ke tak sumbing. Okey, sebab apa gelas ni cantik? Sebab materialnya good. When the material is good, the process is good, then the output is good. Allahumma salli ala Muhammad. Gelas ni tak sombeng sebab material dia guna cantik. Bila cantik, proses aduannya cantik, akhirnya keluar pun cantik, ada ukiran. Kita beli dengan harga yang mahal sebab dia memang mahal. Tapi bayangkan kalau ada sumbing, kalau ada calak, kalau ada pecah, confirm kita tak ambil. Maka Allah kata apa? Masyarakat nak tengok puasa hamba aku ni, ada calak lah puasa. Oh, tengok maksiat kot. Oh, duk tengok paha golek ni. Orang sedar ayam golek, dia tengok paha amoy golek. Contoh, puasa dia tak mau macam ni. Maka Allah tolak. Allahumma salli ala Muhammad. How can we get the level of taqwa? Imanan, input material tu nak buat cucuk, nak buat kuih, adunan tepung mesti yang tak out of date. Mesti input cantik. Proses buat kuih mesti cantik, tak ada masuk lalat, mesti sallallahu alaihi Muhammad. Akhirnya nak jual, dia gebu elok, barulah orang beli dengan harga yang mahal. Maka imanan, okey, ya ayyuhalladzina amanu, input iman cantik lillahi taala, kutiba alaikumus shiyam, puasa jaga semua. Tattaqun, takwa Allah beli dengan harga mahal. Maka I buy your saum insya-Allah with the level of the price of the heaven. Kamu bagi aku puasa kamu mahal, maka aku beli mahal lah, maka ambillah syurga. Pergi masuk, Allah kata masuk, udkhuluha bisalamin aminin, dalam pintu ar-rayyan. Maka itu je punca, itu je maksud. InsyaAllah tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Saya rasa cukup sekadar itu. Terima kasih banyak atas peluang dan kasih sayang tuan-tuan, perhatian tuan-tuan. InsyaAllah, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi makluman terakhir saya ada bawa sebagai memenuhi permintaan juga, insya-Allah saya ada bawa sedikit, bukan sedikit lah kot, Allahumma salli ala Muhammad, sampel baju raya. Segan nak sebut kan, Allahumma salli ala Muhammad. Memang ni terbitan dan keluaran saya lah, kedai saya di Manis Butik. Terima kasih siapa yang jemaah yang dah mai tahun lepas, puasa tahun lepas, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi malam ni saya dah bawa sedikit untuk yang terbaru. Mungkin tuan-tuan boleh tengok lah, mungkin sebagai tanda sokongan. Siapa yang berkenan sekali lagi, contoh baju raya, jubah, kurta, laki perempuan seisi keluarga yang dah kalau nyam saiz, ambil tu. Ambil tu lepas bayar lah. Jangan ambil terus, ambil saja kan, insya-Allah. Jadi tapi kalau tuan-tuan berminat tapi tak ada saiz, tuan-tuan kena pergi kedai lah. Malam ni kira kita promo dan tunjuk dulu contoh. Terima kasih pihak surau, insya-Allah. Dan juga jangan lupa tuan-tuan boleh dapatkan takwim Ramadan buka puasa ni, Allahumma salli ala di bawah. Terima kasih Majlis Ilmu Pulau Pinang yang dah banyak malam ni pun kita live bersama Majlis Ilmu Pulau Pinang, antara orang-orang hebat yang kena doakan. Semoga Majlis Ilmu di Pulau Pinang ni berkembang dan berterusan. Dia boleh ambil risalah takwim buka puasa. Kalau tak ambil pun saya tahu tuan-tuan dah hafal dah kan. Waktu maghrib semua dalam kepala. 1 Ramadan sampai 30 Ramadan
Satu-satunya bulan yang orang akan hafal waktu maghrib masuk bila? Start Syawal jangan tanya maghrib masuk pukul berapa. Tahun depan pula ustaz baru tanya 1 Ramadan kan. Baru orang akan hafal pula. Orang hafal setahun sekali je waktu maghrib masuk bila. Okey, 1 Ramadan sampai 30 Ramadan. Okey, jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah berikan saya dan tuan-tuan kekuatan untuk terus mendakap erat sehingga titisan sebelum Ramadan meninggalkan kita. Maintain target janji malam ni, target sampai 30 malam memang macam ni. Boleh Promise? Bukan promise lagi. Siap sign MOU. Jadi insya-Allah. Terima kasih, minta maaf salah silap. Aku qaula hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyambut, selamat bertemu dengan Lailatul Qadar dan selamat Hari Raya. Oh, cepat raya. Terima kasih.